Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini kita pause dahulu, kita hentikan sejenak pengajian berkitab kita menggunakan kitab Tauhid untuk memberi dakwah kepada melaksanakan arahan dari JAIS, dari Jabatan Ulama Islam Negeri Selangor, supaya diberikan penjelasan, yaitu berkaitan fatwa Ahli Sunnah wal Jamaah Negeri Selangor yang diwakilkan pada 17 hari bulan Jun yang lalu, supaya isi kandungan fatwa ini dapat difahami dengan baik, dan supaya sekiranya ada tuduhan-tuduhan atau tomahan-tomahan yang negatif terhadap fatwa itu, sekurang-kurangnya kita telah ada maklumat untuk menepis persepsi negatif tersebut. Ada orang masjid boleh tengok teknikal tak keluar dekat slide, tak keluar indikasi bagian masjid. Jadi kita uzlah tentu tak ada indikasi, semua jemaah aja hadirin hadirat sekalian hadir. So, selain ini disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor, tak keluar beda sekali. Dia biasanya pelajar gede, tapi tengok dia punya input. Kalau sementara yang teknikal itu diuruskan, saya teruskan untuk kita tak mau bahas. Jadi dalam fatwa ini diberikan ta'rif ahli sunnah wal jamaah
dengan berbagai ta'rif, yang mana sebenarnya setiap satu dari ta'rif itu tidak membatalkan ta'rif yang satu lagi. Kalau kita kata umat Islam di negeri Selangor mestilah berpegang pada pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka timbul persoalan ahli sunnah wal jamaah itu yang macam mana? Itu boleh pada ta'rif, perlu kepada definisi. Jadi dalam fatwa ini cuba diliputi ta'rif yang berbagai, ta'rif yang umum, ta'rif yang khusus, dan juga ta'rif yang paling khusus. Biasanya ikut pengalaman di Malaysia, ada segelintir, ada minoriti, sekumpulan kecil umat Islam di Malaysia, dia tak suka ta'rif yang paling khusus itu. Dia mempertikaikan kenapa ahli sunnah wal jamaah ditarifkan demikian. Maka itulah ada kepentingan untuk kita menjelaskan fatwa ini. Kenapa perlu kita tu ahli sunnah wal jamaah? Kenapa tak ahli sunnah saja? Kan kita selesa kalau dikatakan kita ikut sunnah, kita berkasakan sunnah, kita hidupkan sunnah. Kenapa kena ada al-jamaah? Kerana al-jamaah itu sendiri sebenarnya sebahagian daripada as-sunnah. Sunnah sendiri memerintahkan kita supaya kita itu mengikut kepada al-jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan lain-lain rahmatullah alaihim, Nabi SAW bersabda, Sintani wa sab'una finnar, 72 daripada pecahan umat Islam masuk neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan satu daripada pecahan umat Islam akan masuk syurga. Wahia al-jamaah, yang masuk syurga itu kata Nabi SAW adalah al-jamaah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan lain-lain rahmatullah alaihi, la yajma'ullahu ummati aw qala hadhihi ummata 'ala dhalalati abadan wa yadullahi 'ala al-jamaah. Maksud hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghimpunkan umat saya, atau dalam riwayat umat ini, di atas kesesatan selama-lamanya. Umat Nabi Muhammad SAW ni ada mungkin yang tergelincir jadi sesat. Itu kita tidak boleh nafikannya. Umat mana pun ada yang tergelincir jadi sesat. Tapi kalau sampai umat ini bersepakat di atas sesuatu kesesatan, itu tak mungkin. Jadi macam mana kita nak elakkan diri kita dari kesesatan? Maka kita pastikan kita itu bersama dengan jamaah. Nabi SAW memberi jaminan wa yadullahi 'alal jamaah. Yadullah kalau terjemah direct maknanya tangan Allah. Yang dimaksudkan di sini bukan tangan anggota badan, tidak, tapi pertolongan atau pemeliharaan Allah bersama dengan jamaah. Jadi kita tak boleh memperlekehkan elemen jamaah. Ada orang dia hanya sunnah saja. Kita ahli sunnah wal jamaah di mana? Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaykum bis-sawadil a'zam." Apabila kamu lihat adanya pertikaian, adanya pertelingkahan di kalangan umat, nak buat macam mana? Kadang-kadang kita baca dalam Facebook, ada netizen dia mengeluh. Dia kata, saya pening saya. Ustaz ni cakap macam ni, Ustaz seorang lagi cakap macam lain. Kita orang awam ni pening. Tak boleh pening. Dah ada panduan daripada Nabi SAW. Kalau kamu nak harapkan semua yang bercakap ni sama, itu tidak realistik. Sebab Nabi SAW dah bagi tahu akan berlaku pertelingkahan. Tak mungkin Nabi SAW as-sadiqul masduq, yang bagi dia itu orang yang benar lagi dibenarkan, tiba-tiba Nabi bagi tahu satu perkara itu tak berlaku, mustahil. Akan kita mungkin macam-macam lah kita cakap, tak jadi pun. Macam-macam lah kita janji, tak buat pun, itu kita.
Nabi SAW tak mungkin. Kalau Nabi SAW bagi tahu umat akan berkelengkah, pasti akan berkelengkah. Cuma kita nak warai. Fa'alaikum bisawadil aqsa. Maka adalah kamu berserta dengan sawadil aqsa, majoriti yang ramai daripada kalangan Islam yang kita tidak ikut. Jangan ikut yang ganjil, yang terpencil, yang bercakap, yang ikut itu. Ikut yang majoriti para alim ulama dan majoriti umat Islam. Tak pernah boleh dalam masjid tak berjaya untuk kita tunjukkan slide, tak apa. Kadang-kadang bukan sahaja masalah tak ada kabel. Kabel dah ada, tapi kabel kita tak ada. Dalam kehidupan ni tak ada kabel susah. Ada kabel tapi kabel tak connect pun tak jadi ke. Jadi kita akan lagi ni kita kuliah khas, tapi cara secara biasa saja, tak ada sekali. Baik, dalam mentaklifkan ahli sunnah wal jamaah ada 3 pendekatan yang berbeza, tapi natijah sama. Jadi kata pendekatan berbeza bukan berarti khilaf, ya. Cara sahaja berbeza, natijahnya kalau kata sama ahli sunnah wal jamaah, itu dia yang sama juga, bukan orang lain. Bukan kalau ikut taklif ni Al-Ash'ari ahli sunnah wal jamaah, ikut taklif satu lagi Khawarij ahli sunnah wal jamaah, ikut taklif yang lain pula Syiah adalah ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Pendekatan berbeza menatijahkan natijah yang sama. Dikarenakan di zaman kita, maka ahli sunnah wal jamaah itu menjadi dirinya adalah Ash'ari, manhajnya ataupun Maturidi. Habis yang Asy'ariyah, Maturidiyah itu yang mana kan? Sekejap Asy'ari, sekejap Asy'ariyah, sekejap Maturidi, sekejap Maturidiyah. Ini tak perlu kita pening sangat. Dia hanya perbezaan antara pengasas dengan pengikut. Pengasas mazhab fiqh kita sama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau sebut Imam Asy-Syafi'i, pengasas. Kalau sebut Syafi'i, ya, ulama-ulama yang ikut manhaj Imam Syafi'i. Kalau sebut Al-Ash'ari, pengasas. Kalau sebut Asy'ariyah, ulama-ulama yang ikut manhaj Asy'ari. Kalau sebut Al-Maturidi, itu pengasasnya. Kalau sebut Al-Maturidiyah, itu adalah ulama-ulama yang ikut manhaj Al-Maturidi. Mudah saja. Jadi untuk memudahkan kita faham, saya gunakan istilah yang agak biasa kita dengar, iaitu Asy'ari Maturidi. Pendekatan yang pertama, pendekatan yang umum, yaitu ditaklifkan ahli sunnah wal jamaah adalah seorang muslim yang memiliki sunnah. Kerana ahlul ni boleh maknanya pemilik. Ahlul boleh maknanya keluarga. Ahlul wali, keluarga seorang lelaki. Ahlul boleh maknanya penduduk, misalnya ahlul jannah, penduduk syurga. Ahlul boleh maknanya pengikut ataupun pemilik. Ahli sunnah maknanya orang yang memiliki sunnah atau orang yang mengikut sunnah. Jelas ya? Ahli sunnah orang yang ikut atau orang yang memiliki sunnah. Sunnah apa ni dalam konteks ini? Sebab kadang-kadang orang bayangkan sunnah itu kita bersuci, ya, itu sunnah. Ataupun kita dengan semayang kita letak sutra di hadapan kita, itu sunnah, ya. Ataupun kalau azan subuh 2 kali, azan pertama, azan kedua, itu sunnah, ya. Itu benar, ya? Tak salah. Tetapi bukan sesempit itu sunnah. Sunnah lebih luas lagi. Bila kita kata sunnah, berkata akidah Rasulullah SAW adalah sunnah. Kalau kita berakidah lain daripada akidah Nabi, berarti kita ahlul bid'ah. Na'udzubillah. Akidah mesti sama akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ahli sunnah. Syariat amalan kita juga kenalah syariat Rasulullah SAW, dan akhlak, yakni kebersihan hati kita juga tidaklah ikut akhlak kebersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam hadis Jibril alaihissalam, tiga istilah ini adalah iman, itu akidah, Islam, itu syariat, dan ihsan, itu adalah tasawuf ataupun akhlak. Kita ikut Nabi SAW. Kalau yang maknanya nak hakikat saja, tak tahu syariat, itu tak ikut sunnah. Ada saya jumpa di Pulau Pinang, orang tanya kepada saya, dia kata, Ustaz, lagu mana kita nak jawab? Tak, kawan-kawan kita, dia berkata, kulit tak penting, tak penting isi. Sebab tu dia tak main Masjid Surah ni, kulit kan, dia pernah isi. Tak, jadi kita nak kulit, tak mau sembahyang, tak mau puasa, ya. Jadi saya jawab, tak tahu nak jawab dari mana. Suruh dia main masjid, tinggal kulit kat rumah. Baru kita boleh sembah. Ni dia doa Ahmad kata kulit tak penting, di sana sini dia musuh kulit juga. Kalau penting kulit tak penting, buang kulit tinggal ya. Jangan isi yang boleh lah. Jadi malah kena infection lah, ya, penting lah. Kulit ada peranan dia, itu namanya syariat. Isi ada peranan dia, itu namanya hakikat ataupun akidah. Baik. Jadi pemilik akidah Nabi, syariat Nabi, akhlak Nabi itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Pertama, para sahabat. Kalau seumpama Syiah, jelas bukan ahli sunnah wal jamaah. Kerana Syiah membenci majoriti pada sahabat. Sebab itu kita dalam berpolitik boleh jangan taksub. Tapi yang berkata pada Syiah taksub. Asalnya Syiah tak ada masalah. Apa masalah Syiah? Sokong Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dalam pertikaian politik antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Syiah dan Sayyidina Ali. Salah dan sokong Sayyidina Ali? Tak salah. Sayyidina Ali memang layak menjadi pemimpin. Orang yang ahli, berani, bijak, berakhlak. Nak macam mana lagi? Okey lah tu. Tapi bila Syiah jadi taksub dengan sokongan dia membenci pada sahabat yang lain. Hampir semua sahabat dibenci oleh Syiah. Mungkin tinggal beberapa orang sahaja dan sahabat Nabi yang Syiah tidak benci. Jadi Syiah bukan hanya semua jamaah. Jamaah juga merujuk kepada para ulama dan mustahid muktabar daripada kalangan generasi salaf dan khalaf, dan merujuk juga kepada majoriti umat Islam. Mengikut takrif yang umum secara ringkasnya, siapakah ahli sunnah wal jamaah? Itulah orang Islam yang berakidah dengan akidah yang betul sesuai dengan akidah Nabi SAW, akidah para sahabat, akidah para ulama dan mustahid yang muktabar, dan akidah majoriti umat Islam sepanjang zaman. Semenjak daripada bangkitnya dua orang imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi rahmatullah alaihima, akidah umat Islam bermanhaj dua manhaj, Imam Asy'ari atau Maturidi. Takkan itu saja, ada majoriti yang menjadi Syiah, ada majoriti yang Khawarij, ada majoriti yang Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi majoriti jamaah adalah Asy'ari dan Maturidi. Baik, definisi yang khusus, dia melihat kepada zaman, dia melihat kepada ada 5 perspektif. Kalau definisi yang khusus ni, dia tengok kepada zaman dan generasi. Yang kedua, dia melihat kepada manhaj akidah. Yang ketiga, dia melihat kepada madrasah akidah. Satu manhaj, cara. Satu madrasah, school of thought. Yang keempat, dia melihat kepada mazhab fiqh, mazhab hukum hakam. Yang kelima, melihat kepada sumbangan dan peranan. Dari sudut masa, dari sudut generasi, ahli sunnah wal jamaah terbentuk daripada generasi salaf yang soleh. Apa dia salaf? Yang dahulu. Soleh, baik. Dan yang kedua, generasi khalaf yang thayyib. Khalaf maknanya yang kemudian, thayyib maknanya baik.
Ini sangat penting ya. Tuan-tuan, sangat penting kerana di zaman kita sebahagian orang Islam, termasuk yang bertitel ustaz, termasuk yang bertitel tuan guru, keliru bab ini, sehingga dia kata akidah ni ada akidah salah, ada akidah khalaf. Kalau yang tak ada isteri sangat, dia kata kita okey saja, akidah khalaf tu kita okey saja, cuma kita lebih terima akidah salah. Itu yang lebih bagusnya, akidah salah. Itu yang agak lembut. Yang keras lagi, buat apa kita akidah khalaf? Kita kena akidah salah, salah yang betul, khalaf tak betul. Kedua-duanya keliru. Yang kata ni akidah salah, ni akidah khalaf, keliru. Kerana perbezaan akidah bukan antara salaf dan khalaf. Bukan. Perbezaan akidah adalah antara ahli sunnah wal jamaah dari generasi salaf dengan ahli bid'ah wal hawa. Ahli bid'ah dan ikut hawa nafsu daripada golongan salaf. Oh, salaf ada ahli bid'ah juga? Ada. Nanti kita sebutkan. Jangan sampai semua salaf itu baik. Majoriti salaf baik, tapi ada majoriti ahli bid'ah. Zaman sahabat sudah ada. Kemudian generasi khalaf yang ahli sunnah wal jamaah, termasuk zaman hijrah, itu di khalaf. Kemudian berbeza akidah mereka dengan ahli bid'ah, dengan khalaf. Jadi jangan terpedaya dengan naratif kononnya salah akidahnya macam ni, khalaf akidahnya macam ni, kita ikut salah. Kena faham ahli sunnah wal jamaah akidahnya macam ni. Ahli bid'ah macam-macam jenis akidah dia. Yang ini jangan, yang macam-macam jangan. Ambil yang satu, yang ahli sunnah wal jamaah. Cuba fikir secara logik. Salah ahli sunnah wal jamaah berakidah dengan akidah yang sebenar. Betul kan? Akidah yang sebenar itu disampaikan kepada siapa? Yang bawa akidah yang benar adalah Nabi SAW. Bagi dia sampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat berakidah yang benar. Sahabat sampaikan kepada siapa? Kepada tabi'in. Tabi'in berakidah dengan akidah yang sebenar. Maka tabi'in menyampaikan akidah yang betul kepada siapa? Kepada tabi'in. Salah ya? Sahabat, tabi'in, salah. Tabi'in terus stop. Tak sampaikan akidah lah. Dah santai lagi, tak berdakwah lagi, tak mengajar lagi, tak mungkin. Tapi juga melakukan sebagaimana yang dilakukan sebelum itu. Mereka menyampaikan akidah yang benar kepada generasi selepas mereka. Itu adalah khalaf. Maka akidah yang benar disampaikan oleh salaf kepada khalaf. Sebagaimana kalau kita katakan salaf akidah macam ini, khalaf akidah macam lain. Kecuali kalau kamu dah terpedaya dengan naratif golongan Wahabi. Wahabi mendakwa kononnya dia salah. Asy'ari itu khalaf. Memang beza. Akidah Wahabi dan akidah Asy'ari memang beza. Tapi Wahabi bukan salah. Wahabi gerakan yang diasaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup pada kurun ke-12 Hijrah. Kita sekarang kurun ke-berapa Hijrah? Muharam ni rumah tu saja. Kurun hijrah kita 15 14 14 46 1447 kurun ke-15. Maknanya baru beza 300 tahun. Wahabi baru muncul dalam dunia ini 300 tahun yang lalu, bukan salah. Dan dia menjadikan seorang tokoh ulama bernama Al-Imam Ibn Taymiyah. Imam Ahmad Ibn Taymiyah ini ulama kurun ke-8 pun bukan salah. Salah ini secara umumnya the first 3 generations. Paling-paling kalau kita nak tarik lebih panjang, ada ulama menerima kalau 500 tahun yang pertama itu masih salah lagi, pun Al-Imam Ibn Taymiyah bukan salah.
subuh yang mengasaskan Wahabi bukan salah, yang dijadikan idola oleh Wahabi itu bukan salah. So keliru sangat kalau orang menyampaikan, oh kita lebih selesa dengan akidah salah yang Wahabi, kita tak bersama dengan akidah Khalaf itu Asy'ari. Bukan. Bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari hidup di zaman salah. Beliau lahir tahun 200, meninggal tahun 300-an. Jadi beliau ada dua kaki, satu kaki beliau di zaman salah, satu lagi di zaman Khalaf. Transition seolah-olah mereka inilah yang membawa akidah salah sampai dilanjutkan kepada Khalaf. Jadi first point yang paling penting, tidak ada pertentangan antara akidah salah dan Khalaf. Pertentangan adalah antara akidah Ahlul Bid'ah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian dari sudut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang fokus kepada dalil naqli. Dan naqli akidah dia bawa ni ayat Quran, ni akidah dia. Ni hadis Nabi SAW. Oleh itu ini akidah dia. Okay. Dia fokus kepada dalil naqli. Ada yang fokus kepada dua. Ini biasanya kita belajar sekarang ni, kita baca kitab Nurul Huda itu fokus dulu. Allah wujud. Apa dalil aklinya? Alam ini. Apa dalil naklinya? Allahu khaliqu kulli syai'. Misalnya. Itu dua-dua. Tapi akidah sama dah. Sama. Yang wujud nakli berkata Allah wujud. Yang wujud akli dan nakli juga kata Allah wujud. Tidak apa sama je. Cuma fokus dalil itu saja berbeza. Ada pula yang ketiga, dalam berakidah ni mereka bukan saja ada akli dan nakli, bahkan ada kashfi. Ada satu sikapan dalam hati mereka tentang akidah. Ini biasanya golongan sufi. Lainlah akidah sufi dengan akidah lain sama. Cuma level tak sama. Contohnya, kita orang biasa yang bukan ahli sufi ni, kita yakin tak Allah wujud? Yakin. Tak yakin kalau orang Islam. Tapi pasal tak kadang-kadang perangai kita ni macam Allah tak wujud. Akhlak buruk kita ni macam Allah tak ada. Orang sufi tidak. Bukan sahaja dia yakin Allah wujud, dia rasa Allah wujud. Maka akhlak itu akhlak yang ikut syariat. Kita tahu Allah wujud, tapi kadang-kadang akhlak kita tak patuh syariat. Akhlak kita langgar hukum, akhlak kita langgar perintah Allah, kan? Tapi kita yakin Allah wujud, tapi tak asyak, tak rasa. Jadi tiga ini hanya fokus dalil berbeza. Akidah sama-sama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sudut mazhab akidah ini yang disebut secara jelas dalam fatwa. Ya. Yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertama adalah Al-Asy'ariyah yang ikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari. Pengasasnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Fokus dalil akli dan naqli. Yang kedua Al-Maturidiyah. Pengasasnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, fokus akli dan naqli. Yang ketiga Al-Asariyah, golongan yang ikut manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, fokus lebih kepada naqli sahaja. Yang keempat adalah As-Sufiyah, pengasasnya ramai Imam Ghazali, Imam Bushairi dan sebagainya. Tetapi akidahnya kesemuanya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang popular, yang first three itu. Sebab As-Sufiyah ni kadang-kadang dia Asy'ariyah juga asalnya, dia Maturidiyah juga asalnya, atau dia Asariyah asalnya, tapi dia menceburkan diri dalam bidang ibadah, taubat, munajat, zikir. Artinya dia ada rasa apa yang akidah kita ajarkan. Jadi yang utama tiga kan. Asy'ariyah diasaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Maturidiyah diasaskan oleh Imam Abu Mansur Maturidi, dan Al-Athariyah
diasas oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Cuma hati-hati, di zaman kita ada segelintir yang mengaku asariyah, akidah tak sama seperti akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Akidahnya seperti menempatkan Allah Ta'ala pada satu tempat. Akidahnya mensyirikkan amalan tawassul, tabarruk dan istighosah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak demikian. Imam Ahmad bin Hanbal golongan yang mufawwidah, yang serah makna ayat musyabbihat kepada Allah, bukan musyabbihat, menyamakan Allah seperti makhluk, bukan mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala, bukan. Imam Ahmad bin Hanbal ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebahagian yang mengaku kami asaliyah, cek akidah ini. Kalau katakan Allah itu bertempat, kalau katakan Allah itu berada di badan, kalau mensyirikkan tawassul, tabarruk, istighosah, berarti dia berbohong. Dia bukan asaliyah, dia adalah Wahabi. Tamahnya kalau ada yang minat Wahabi di masjid ini, ini diri yang kita kena sebutkan. Dan ada fakta banyak. Kalau nak pada sesi lain tentang Wahabi. Sesi kali ini lebih fokus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebut sikit-sikit tentang Wahabi ini sebab mereka ini selalu buat penyamaran. Bahkan mereka cuba merampas title Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Dari sudut mazhab fiqh tinggal 4 sahaja. Sebenarnya mazhab fiqh ini banyak. Zaman sahabat ada mazhab Sayyidina Ali, ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Sayyidina bin Abbas, ada mazhab Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit dan sebagainya radhiyallahu anhu. Kemudian zaman tabi'in ada fuqaha sab'ah, ada Imam Sufyan bin Uyainah, ada Imam Sufyan As-Sauri, ada Imam Abdullah bin Mubarak, ada di zaman tabi'in Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Laith, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi takdir Allah tinggal 4 mazhab yang masih kekal sehingga sekarang. Mazhab yang lain bukan tidak bagus, tapi pupus, tak sampai. Saya ingat masa kami pergi ke Mesir bulan April yang lalu, kami sempat ziarah makam Imam Laith bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Beliau alim besar, guru kepada Imam Syafi'i, dan pernah Imam Syafi'i puji beliau, kata Imam Syafi'i, al-Laith afqahu min Malik. Imam Laith ini lebih faqih, lebih paham hukum berbanding Imam Malik. Tapi mana mazhab Imam Laith? Tak sampai. Maka dari segi fiqh yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Hanafiyah, pengasasnya Imam Abu Hanifah, Malikiyah, pengasasnya Imam Malik bin Anas, Syafi'iyah, pengasasnya Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Hanabilah, pengasasnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Semua ni Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tak boleh berkata Hanafi, Hambali tak baca Qunut subuh, Maliki, Syafi'i baca. Maliki baca pelan sebelum rokok, Syafi'i baca kuat selepas bangkit daripada rokok. Tak perlu berkata. Ini hanya khilaf dalam perkara cara. Akidah semuanya ahli sunnah wal jamaah. Baik, dari sudut peranan yang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuklah ulama tauhid, ulama fiqh, ulama hadis, ulama bahasa dan sastra Arab, ulama Al-Quran, ulama tasawuf, mujahidin, pejuang-pejuang yang berjihad fi sabilillah, dan juga pemimpin yang adil serta masyarakat awam. Ini semua dari segi posisi mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini ulama hadis, bukan Ahlussunnah kita. Peranan dia ulama hadis, tapi dia Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, dia ni ulama sastra, dia bukan Ahlussunnah, tidak. Dia Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma peranan dia lebih kepada bahasa dan sastra. Buat apa nak sastra-sastra? Al-Quran kan adalah bahasa Arab. Nak faham Al-Quran dan faham bahasa Arab. Bahasa Arab bukan hanya bahasanya saja, sastra juga membawa makna. Jadi
peranan berbeza, kesemua ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Selesai. Yang paling khusus sekali, yang ketiga, yang terakhir adalah bila dikatakan ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada al-Asy'ariyah, yaitu manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari, dan al-Maturidiyah, manhaj Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ini yang segelintir umat Islam tak setuju. Bila kita nak masukkan dalam fatwa, ada yang bangga. Bila nak masukkan dalam undang-undang mufti wilayah-wilayah persekutuan, ada yang bangga. Kenapa nak Asy'ari Maturidi? Ini menyempitkan, ini menyebabkan orang jadi ekstrim. Ini persepsi, perception manipulation. Dia manipulate persepsi. Jadi orang yang tak kaji dia akan terpedaya. Wah, betul-betul, tak perlulah Asy'ari Maturidi ini jadi agama kita jadi sempit. Bukan. Meletakkan Asy'ari Maturidi tadi ikut hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah dari iman al-jamaah, alaikum bisawadil a'zam. Jadi ini pesanan daripada Nabi SAW nak memastikan kita ahli sunnah wal jamaah. Baik, soalan. Kata tadi ahli sunnah iaitu akidah Nabi, iaitu syariat Nabi, iaitu akhlak Nabi. Ya, apa cerita pula Asy'ari Maturidi? Sebabnya ahli sunnah senang mengikut Nabi. Selesai. Tak ada orang bangga. Ini ahli sunnah Asy'ari Maturidi, maknanya ada orang bangga. Bukan begitu. Benar, kalau ikut asal, ahli sunnah adalah yang ikut Nabi. Tetapi setelah lalu fitnah, perpecahan, ada yang jadi khawarij, menghalalkan darah pada sahabat. Ada yang jadi Syiah, membenci majlis pada sahabat. Ada yang jadi Mu'tazilah, membeza-bezakan takdir Allah. Ada yang jadi Qadariyah, menafikan takdir Allah. Ada yang jadi Jabariyah, menyalahkan takdir Allah. Dan ada yang jadi Murji'ah dan sebagainya. Semua mengaku ikut Nabi. Semua jadi ikut Nabi. Jadi nak membezakan antara yang sekadar mengaku ikut Nabi dengan yang benar-benar ikut Nabi, maka itulah para ulama mengatakan bila disebut ahli sunnah wal jamaah, maksudnya Asy'ariyah Maturidiyah. Selepas bagi dua orang imam ni nak bagi senang faham, jangan kamu terpengaruh Mu'tazilah, jangan kamu terpengaruh Qadariyah, jangan kamu terpengaruh Khawarij. Ahli sunnah ni manhaj dua orang imam, ikut dia. Nah, itu untuk memudahkan kefahaman. Kalau tak, semua orang pun mengaku ikut Nabi. Yang tak bayar sahabat pun mengaku ikut Nabi. Itu ahli bidah zaman sahabat. Jadi kita kata zaman sahabat ada ahli bidah, ada antaranya orang-orang yang Nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab ahli bidah zaman sahabat, maka dia sudah jadi kafir, tak ada mengaku Nabi. Kemudian golongan yang tak nak bayar zakat, dia mengaku ikut Nabi. Dia kata zakatnya hanya wajib bayar pada Nabi. Kamu Abu Bakar, kamu bukan Nabi, kami tak nak bayar pada kamu. Saya Abu Bakar istiharah lawan orang-orang yang membatalkan kewajiban zakat. Itu ahli bidah. Itu zaman sahabat. Ada yang Khawarij zaman sahabat, ada sahabat Nabi yang dibunuh oleh Khawarij. Syiah zaman sahabat. Ada sahabat Nabi yang dicaci maki, dihina oleh Syiah. Zaman tabi'in timbulnya ahli bidah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'abdilah, Jahmiyah, Mujassimah, Syafi'ah, wa Rasuliyah. Zaman tabi'in timbulnya ahli bidah yang mengatakan Quran itu makhluk. Timbulnya Mu'tazilah, Najjariyah, Karramiyah, Ulatul Hanabilah. Jadi ahli bidah ini ada sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Maknanya kita penting pastikan kita itu ahli sunnah wal jamaah. Maka fatwa ini bagus sebagai bimbingan kepada umat, tidak lagi itu terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang ekstrim, baik ekstrim terlalu longgar, terlalu tidak hirau agama seperti liberal, plural, atau yang apostrik, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini sesat seperti golongan Wahabi,
atau yang terlalu taksub seperti golongan Syiah dan sebagainya. Jadi fatwa ini penting. Baik, selainnya ada. So, saya tak fikir saya akan penelitian lebih dari yang perlu. Kita akan mungkin buka kepada sesi soalan sekiranya ada tuan-tuan yang nak bertanya soalan. Cuma saya rasa terus sebelum saya akhirkan bahawa alhamdulillah negeri Selangor ini semenjak dari awal lagi pegangannya adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Bukan dari Maturidiyah salah, tidak, tapi Maturidiyah dan Asy'ariyah ini macam sudah digabungkan. Asalnya Asy'ari kata perlu bilang 13 sifat dia, Maturidi kata kena bilang sampai 20 misalnya. Jadi akhirnya digabungkan mengajar sifat 20. Di sebuah Asy'ari itu tidak menolak Maturidi ya. Raja Lumu akidahnya Asy'ari, Raja Haji Fisabilillah ya, akidahnya Asy'ari, Sultan Alamuddin Sulaiman Shah ibni Raja Muda Musa, Sultan Selangor satu masa dahulu, bahkan mengarang kitab namanya Kitab Pohon Agama ya, Sultan dan kitab ya, iaitu kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kitab Tuhfatun Nafis Raja Ali Haji yang merupakan 7 saudara kepada Raja Lumu ya, juga adalah atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah Sultan Selangor sekarang, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, juga tegas mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ari Maturidi. Kita baginda sejak daripada 2014, 2016 termasuk kita ketika baginda menjadi pengurusi MKI, Majlis Kebangsaan bagi Agama Islam, 6 Mac 2023, baginda menekankan kepentingan berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Saya ketik kitab baginda pada 8 Ogos 2014, peresmian Masjid Al-Islah Kampung Sawah Banting. Jadi kitab baginda, umat Islam adalah sentiasa berpegang kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sederhana dan tidak terlalu ekstrim yang diamalkan oleh majoriti umat Islam di negara ini. Jadi akidah yang seimbang, tak ekstrim sebelahnya longgar sangat macam tak ada agama, tak ekstrim sebelah ketat sangat sampai semua benda pun tak betul, semua benda pun tak boleh. Dan cantiklah tinggal kita nak pertahankan sahaja. Beberapa FAQ, dengan FAQ ni saya akan berhenti dan bagi ruang kalau ada soalan. Baik, antara FAQ yang mempermainkan tentang posisi ahli sunnah wal jamaah ni, dia kata kalau kamu definisikan ahli sunnah wal jamaah itu sebagai Asy'ari Maturidi, habis itu orang-orang di Arab Saudi, orang-orang di Qatar misalnya, mereka itu nanti akan dikafirkan. Kita kena ingat yang pertama, kamu saja yang assume bahawa orang-orang di Saudi dan Qatar itu majoritinya akidahnya berbeza. Tidak mustahil yang akidah berbeza itu minority, tapi worker minority ataupun minority yang menjadi mainstream. Ya, kita tahu di Arab Saudi misalnya pernah dahulu ada kerjasama antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud, political pact untuk menguasai. Jadi sampai sekarang pahaman Wahabi agak mainstream di Arab Saudi. Walaupun katanya putera mahkota Muhammad bin Salman ini dah kurang nak associate dengan Wahabi, tapi jelas Wahabi itu ada tempat di Arab Saudi. Tapi tak berhenti semua orang di Arab Saudi itu Wahabi. Masih ramai lagi umat Islam yang seperti kita, tak ada beza. Qatar juga sama. Mungkin ada golongan Wahabi di sana, di Malaysia pun ada. Mungkin di masjid Ulu Kelang ni pun ada juga kan yang berfahaman Wahabi. Tetapi majoriti masih sama macam kita. Allah tak sama seperti makhluk. Maha suci Allah daripada menyertai makhluk. Sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lawan daripada ahli sunnah adalah ahli bid'ah, bukan kafir. Jadi kalau kita kata dia bukan ahli sunnah wal jamaah,
tidak otomatik menjadi dia kafir. Dia masih orang Islam. Bukan macam itu kamu pergi Mekah, Madinah, kamu jangan ikut imam lah sebab dia bukan Asy'ari. Again, mana kamu tahu dia bukan Asy'ari? Mungkin dia tak tahu Asy'ari, tapi akidah dia sama. Yang kedua, kalau pun misalnya dia Wahabi, dia imam dan dia Wahabi, Wahabi bukan kafir. Wahabi masih ahlul qiblah, masih orang Islam. Paling-paling dia ahlul bid'ah. Maka bersebayang di belakang orang yang ahlul bid'ah masih Islam, cuma hukumnya makruh. Jadi tak timbul isu kalau kita pegang Asy'ari Maturidi nanti kita kafirkan orang di Arab Saudi. Sejak dahulu kita Asy'ari Maturidi, tak ada kita kafirkan orang di Arab Saudi. Bahkan ustaz-ustaz yang banyak daripada Arab Saudi sebahagian dia mengkafirkan kita. Sebab kita tawassul, sebab kita tabarruk, sebab kita istighosah. Mereka yang kafirkan kita. Gelar kita kuburiyun, penyembah kubur. Gelar kita campaniyun, penyembah campan. Siapa yang kafirkan siapa? Asy'ari Maturidi tidak mudah mengkafirkan ahli qiblah. Seburuk-buruk Syiah, kita tidak kafirkan Syiah secara kuburan. Mungkin ada satu dua Syiah, contohnya ada Syiah yang dulu yang dikata Quran sekarang ini bukan Quran, itu dia kafir. Tapi secara umum kita kata Syiah kafir, tidak. Masih orang Islam yang ahlul bid'ah, dan bid'ah Syiah lebih parah daripada bid'ah Wahabi. Kalau tanya mana lebih sesat, Wahabi ke Syiah, dia Syiah. Mana lebih bahaya, Wahabi ke Syiah? Wallahualam, mungkin Wahabi, sebab tak jelas. Boleh tak jelas, ada orang terbedai. Ya. Jadi ada yang terakhir kata dia, kalau kamu kata Ahlussunnah wal Asy'ari Maturidi, yang kamu buat haji kamu takut satu bulan. Oleh kerana kata Asy'ari Maturidi, dia kata apa haji kamu takut Wahabi. Betapa kamu pula yang labelkan Mekah itu Wahabi. Kita tak boleh labelkan Mekah itu Wahabi, Mekah itu kan tempat. Dan tempat itulah yang Allah syariatkan kita buat haji. Takkan kita nak buat haji tempat lain semata-mata sekarang ini kita kata Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi, maka kita haji tempat lain. Tak mungkin. Ketika Makkah dikuasai oleh musyrikin penyembah berhala, 300 lebih berhala berada di keliling Kaabah. Ketika Nabi SAW dalam buat haji, Nabi pergi ke mana? Ke Kaabah. Walaupun Kaabah penuh dengan berhala, Nabi tolak apa? Nabi tolak syirik. Tapi Nabi tak tolak Kaabah. Nabi tak tolak Makkah. Jadi jangan kita jadi bodoh. Semata-mata kerana kamu nak bertahankan Wahabi, kamu nak bawa hujah-hujah bodoh macam itu. Kalau kamu tak ikut Wahabi, jangan pergi haji di Mekah. Loh, Mekah bukan Wahabi. Mekah itu tempat suci. Orang Wahabi itu sebahagian daripada yang duduk di sana. Jangan kerana sebahagian duduk di sana yang berpahaman Wahabi, kamu nak pukul rata Mekah Wahabi. Jadi ini antara persoalan-persoalan yang tak beli. Tapi kalau ditanyakan mungkin sebahagian akan keliru, maka kita perjelaskan. 7:21. InsyaAllah pada lewat video setengah kita berhenti. Ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab, silakan. Pada suasana tenang, mungkinlah main puasa Asyura ini. Jadi saya cukupkan setakat itu. Mohon maaf atas salah dan kesilapan. Ada bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa asih ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kunna min dunil ma'asadi al-'asid ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.